بالرأي المحمود, bermaksud tafsir Al-Quran dengan menggunakan akal fikiran ataupun pendapat dan juga ijtihad. Tafsir ini juga dinamakan dengan tafsir bil ma'kul atau tafsir al-aqli dan juga tafsir an-nazari. Tafsir bil ra'yi al-mahmud. Tafsir ini adalah berlandaskan ilmu pengetahuan yang mantap dalam bahasa Arab, kaedah perundangan dan asas-asas agama termasuk ilmu usul fiqh, ilmu hadis dan sebagainya. Ia juga tidak bertentangan dengan sumber yang sahih, akal yang sejahtera, ilmu yang pasti dan berusaha keras untuk mencari kebenaran, membersihkan diri daripada hawa nafsu serta sentiasa mengingati Allah dalam setiap apa yang diperkatakan. Baik, kedudukan tafsir bil-ra'yi. Para ulama telah berselisih pendapat berkenaan hal ini. Satu golongan berpendapat tidak wajar mentafsirkan Al-Quran dengan pendapat atau ijtihad. Bagi mereka, Al-Quran ini hanya perlu ditafsirkan dengan sumber yang ma'thur sahaja. Sementara ada golongan yang lain pula berpendapat harus mentafsirkan Al-Quran dengan pendapat ataupun ijtihad. Ia tidak bermakna mengenepikan sumber-sumber yang terdahulu yang lebih baik dan sahih. Malah ini adalah pilihan yang terakhir setelah sumber-sumber asli tidak diperolehi. Pandangan yang rajih berkaitan tafsir Ra'yi Al-Mahmud adalah harus dengan syarat. Bahkan menurut Dr. Salah Al-Khalidi, ianya menjadi wajib bagi mereka yang memiliki dan keperluan yang membantunya untuk memilih pandangan yang betul dan memiliki persediaan ilmu-ilmu untuk mentafsir Al-Quran. Ini dipetik dari kitab Ta'rif Darisin bi Manahij Al-Mufassirin. Syarat-syarat tafsir bil-ra'yi al-mahmud. Syarat-syarat dan adab-adab yang wajib dipenuhi dan diikuti oleh sesiapa yang ingin mentafsir Al-Quran secara akal. Antara syaratnya adalah yang pertama, perlulah memiliki sifat penting dan memiliki adab-adab bagi seorang pentafsir. Yang kedua, memiliki ilmu-ilmu asas untuk memahami dalam mentafsirkan Al-Quran. Yang ketiga, perlulah menjauhi kesalahan-kesalahan yang disebut oleh ulama semasa mentafsirkan Al-Quran. Yang keempat, tidak menundukkan Al-Quran kepada pemikiran. Yang kelima, menjauhi hawa nafsu semasa mentafsir Al-Quran. Yang keenam, tafsiran tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran yang lain. Yang ketujuh, tafsiran tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Yang kelapan, tafsiran tidak bertentangan dengan penggunaan bahasa Arab yang fasih. Yang kesembilan, tidak terkesan dengan pemikiran dan pegangan yang menyeleweng dan sesat. Dan yang terakhir iaitu yang kesepuluh, tidak mengatakan bahawa tafsiran yang diberikan oleh pentafsir sebagai maksud ayat atau maksud ayat yang sebenarnya. Sebaliknya mengatakan ini yang saya faham, ini yang ditunjukkan Allah kepada saya dan pandangan orang lain mungkin lebih baik. Ini juga dipetik dari kata Dr. Salah Al-Khalidi dalam kitab tafsir dalam kitab Manahij Mufassirin. Wallahu a'lam.